Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan perjuangan kami lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah setakat hari ini kita telah bantu seramai 2,400 lebih orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan saya nak buat sedikit sharing berkenaan dengan apa yang kita Alhamdulillah dah dapat satu peluang untuk berkongsi cara kurus dengan mudah, ataupun cara kurus yang kita boleh makan apa sahaja dan masih lagi boleh turunkan berat badan. Saya diberi peluang untuk berkongsi tentang tajuk itu di dalam salah satu tempat yang mana ramai orang tahu. Okay, so that's why itu yang saya nak share pada malam ni, pada pagi ni. Sebabkan Alhamdulillah saya macam agak teruja juga dan sebenarnya macam agak jam, tak tahu nak buat apa, tak tahu nak sharing pasal apa. Yang ada dalam Facebook Live ni, boleh tak kita bersama-sama, saya pun nak invite dalam ni juga. Saya pun nak buat live stream dekat dalam Facebook page. Boleh tak komen sikit, dengar tak suara saya? Kalau dengar boleh tak komen dengar, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Okay, apa yang saya nak buat pada pagi ni, saya nak buat sedikit macam bancian berkenaan dengan tajuk yang paling ramai orang nak tahu tentang cara turunkan berat badan. Boleh tak komen sikit? Hai semua yang baru join Facebook Live kita, boleh tak share, boleh tak komen sikit daripada mana semua ni, boleh tak komen sikit apa khabar semua. Hai Puan Haiza Iza, sihat ke? Saya nampak Puan Haiza Iza ada dekat situ. Siapa lagi yang ada dekat sini? Hai semua, saya nampak hanya Puan. Hai Puan Jun, apa khabar Puan Jun? Okey. Untuk yang join kita punya live stream Telegram channel, saya nak sebenarnya kita boleh berkomen-komen di ruangan post di bawah. Okey. Kita sebenarnya saya nak buat sedikit macam bancian lah kan. Bukan bancian, macam lebih kepada macam nak berinteraksi dengan semua yang ada dalam ni. Okey, apa yang saya nak minta sedikit guidance ataupun sedikit bantuan adalah, apakah persoalan besar, apakah benda yang kita paling nak tahu bila kita nak turunkan berat badan? Ada tak? Boleh tak share? Hai Puan Haiza, apa khabar? Hai Puan Haiza Iza dari Kedah, apa khabar Puan Haiza Iza? Kedah dekat mana Puan Haiza Iza? Saya pernah sampai Kedah pun dekat Alustar. Itu je sekali. Saya tak banyak tempat saya pergi. Waalaikumsalam Puan Nur Hayati, sihat ke Puan Nur Hayati? Lama tak nampak Puan Nur Hayati dalam ni. Hai Puan Jun, apa khabar yang ada dalam live stream kita? Okey. Saya dari Sabah. Puan Jun daripada Sabah. Saya suka pergi Sabah. Sabah adalah tempat yang mana saya suka mencekik dia punya seafood dia memang top, memang murah, fresh dari ladang dan sebagainya. Tempat cantik dan sebagainya lah. Tempat cantik, tak boleh cakap lebih, nanti kan bos saya marah. Okey, macam ni tau. Puan Haiza Iza, Puan Nur Hayati dan Puan Jun, terima kasih sebabkan komen dan juga yang lain. Macam ni, saya nak bagi tahu, saya Alhamdulillah diberi peluang kulim. Okey, saya diberi peluang untuk buat perkongsian di dalam salah satu Facebook group yang terkenal di Malaysia tentang cara kurus dengan mudah. Dan saya berfikir untuk saya buat live tentang pemakanan, yang mana kita follow je pemakanan yang sihat, insya-Allah kita akan senang turunkan berat badan. Dan macam mana kita boleh makan apa sahaja dan masih lagi boleh turunkan berat badan. Itu adalah benda yang saya plan nak sampaikan di dalam Facebook group tu. Dan saya juga plan nak bertanya yang ada dekat dalam Facebook Live ni. Contohnya pada Puan Nur Hayati, Puan Rohana Ismail, saya nampak muka kucing tu, saya nampak Puan Haliza Iza daripada Kulim Kedah, dan juga daripada Puan Jun. Puan Jun Sabah dekat mana Puan Jun? Sekarang ni ada ipar saya ada dekat Tawau ke? Lahad Datu, sorry. Dia akan balik esok insya-Allah. Okey. Dia akan balik hari ni. Macam ni.
boleh tak share kepada saya, apakah sebenarnya persoalan yang paling gila, paling kita tertanya-tanya lah. Apakah persoalan yang paling kita tertanya-tanya antara benda yang saya dapat so far, contohnya macam boleh tak makan nasi untuk kurus. Itu antara soalan yang paling banyak saya ditanya. Boleh tak nak makan makanan bersantan untuk kurus. Itu antara soalan yang kedua juga yang saya kerap ditanya juga. So, boleh tak komen yang join kita punya Telegram channel live stream dan juga yang join kita punya Facebook live, boleh tak kongsi kepada saya apakah sebenarnya persoalan yang kita ada di dalam benak di dalam hati kita yang kita nak tahu, supaya saya boleh sampaikan di dalam sama ada dalam Facebook, di dalam yang saya nak buat perkongsian dalam grup tu, ataupun daripada live lah saya akan datang. Hai Puan Junaidah Jun. Oh, Puan Junaidah Jun tadi dalam live stream patutlah hilang tiba-tiba join kita punya Facebook live. Hai Puan, kat Kota Kinabalu. Saya kan duduk dekat mana tahu dulu? Dekat Marina Court, Kota Kinabalu. Adalah saya on and off kat situ. Masuk live di Facebook pula, di Telegram sekat-sekat. Boleh lah kan. Nasib baik Puan Junaidah Jun tahu macam mana nak cari Facebook Syahid AK. Kan? Saya asal daripada Perak, sekarang ni menetap di Rawang, baru je pindah Rawang. Dalam tak sampai seminggu lepas pindah Rawang, alhamdulillah. Rumah pun belum komplit siap lagi, langsir pun tak ada kalau nampak ni langsir pun tak ada. But itulah sebenarnya yang saya nak tanya. Okay. Ada tak sesiapa kat sini yang mungkin ada persoalan macam ni? Kita tak boleh makan nasi untuk kurus. Puan Limo tag. Okay. Ada tak sesiapa yang ada persoalan macam tu? Kita tak boleh makan nasi untuk kurus. Kita tak boleh makan banyak untuk kurus. Kita tak boleh, contohlah, ada tak sesiapa yang ada persoalan macam ni? Kita tak boleh makan, contohnya kita tak boleh minum air manis untuk kurus. Ada tak sesiapa yang ada persoalan macam tu? Boleh tak komen sikit? Ke tak ada? Dah tahu dah, semua pernah dapat meal plan, semua dah tahu dah, oh macam ni caranya untuk kurus, oh dah tahu dah. Ke macam mana? Boleh tak komen sikit? Hai Puan Zarinah Ina, apa khabar Puan semua yang baru join? Macam ni, saya nak bagi tahu kat sini, what if kalau katakan saya bagi tahu kita pun boleh makan nasi lemak, roti canai, mi goreng, nasi kerabu, nasi minyak untuk kita turunkan berat badan. Okey. Saya pun tak ingat orang Sabah makan apa. Boleh je makan benda-benda tu semua untuk kurus. Kita boleh makan kari pap untuk kurus. Kita boleh makan macam-macam untuk kurus, kan? So sebenarnya ada sesekali kan. So kalaulah kita nak faham kat sini, makanan tu bukanlah menggemukkan. Yang menggemukkan adalah macam mana kita pilih makan makanan yang lain selepas kita makan makanan yang kita duk fikir tu. Contohnya macam, oh, boleh makan semua ke? Bolehlah Puan Junaidah. Boleh. Selagi makanan itu adalah makanan yang halal, silakan. Makanlah. Jangan ambil makanan nasi makcik sebelah kita makan. Memang tu tak boleh. Nanti makcik sebelah marah. So, kita boleh makan semua benda. Macam saya cakap tadi, let's say kalau katakan saya nak makan nasi lemak. Okay, nasi lemak pagi ni. Yang akan menjadikan saya ada masalah berat badan adalah apa yang saya akan makan selepas-lepas itu. Ataupun apa yang saya dah makan sebelum itu. Bukan nasi lemak itu yang menjadikan masalah dia. Contohnya kan, katakan saya boleh makan sebanyak, katakan contohnya 2000 kalori. 2000 kalori saya boleh makan. Tetapi Tetapi saya dah makan 2000 kalori. Nasi lemak sahaja bukanlah sebanyak 2000 kalori. Nasi lemak sahaja hanyalah katakanlah dalam 500 kalori. Contohnya kan. Apa yang saya makan sebelum itu, apa yang saya makan selepas itu, campur semua sekali, adakah lebih daripada 2000 kalori? Adakah kurang daripada 2000 kalori? Ataupun adakah ngam-ngam 2000 kalori?
itulah yang menjadikan sama ada kita akan ada masalah berat badan ataupun tidak. Sampai sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Kalau faham lah. Kalau tak faham, saya akan terangkan lagi sekali. So, pendek kata, saya sebenarnya akan share banyak juga benda. Memang kena ikut kalori defisit. Betul. Betul. Sebab makan selepas tu selalu problem bagi saya. Tabiat gitu kan. Okay, tabiat gitu. Terima kasih kepada Puan Jun dan Najun yang bagi saya love banyak-banyak. Okay. So, saya nampak macam ada orang yang ada persoalan macam tu. Apakah yang kita nak makan sebelum itu? Apakah yang kita nak makan selepas kita makan makanan macam nasi lemak tu? Apa yang kita nak buat? Adakah patut kita buat senaman ke? Adakah patut kita macam mana ke? Benda itu yang mungkin saya akan share pada perkongsian esok. Saya nak bagi tahu, alhamdulillah saya diberi peluang untuk berkongsi maklumat berkenaan dengan cara kurus tanpa produk, cara kurus walaupun kurang masa bersenam, dan cara kurus walaupun makan nasi lemak hari-hari. Saya diberi peluang untuk berkongsi di dalam salah satu Facebook group. Nama dia adalah Makan Apa Tak Jadi Hari Ini. Pernah dengar tak? Siapa sini pernah dengar Facebook group tu? Makan Apa Tak Jadi Hari Ini. Pernah tak dengar Facebook group tu? Kalau pernah dengar, boleh tak komen pernah? Facebook group tu agak famous juga sejak PKP 2020. Dan sebabnya orang duk share pasal diorang masak. Sebabkan diorang duk rumah je, jarang masak, tiba-tiba masak tak jadi pula. So, saya alhamdulillah diberi peluang untuk berkongsi dekat dalam Facebook group tu. So, kalau katakan nak dengar perkongsian saya esok jam 9 malam, boleh join Telegram channel yang saya letak di pin komen tu dulu. Lepas tu besok saya akan letakkan dekat link Facebook live saya dekat dalam Facebook group, dekat dalam group Makan Apa Tak Jadi Hari Ini, dekat dalam Telegram channel Syah Batai. So join Telegram channel tu kalau belum join lagi lah. Kalau dah join tak apa, saya nampak mostly dah join kita punya Telegram channel yang join kita punya Facebook live ni. So, insyaAllah saya akan share juga tentang tips-tips kurus, tentang kisah-kisah inspirasi student kita yang mana dulunya mereka struggle tentang masalah berat badan. Lepas tu, mereka pun bukan setakat makan nasi lemak, mereka pun jual nasi lemak, mereka pun jual kuih-kuih, pun berjaya turunkan berat badan lepas dah faham konsep yang saya akan terangkan esok ni. So, itulah dia apa yang saya nak sampaikan pada pagi ni lah. Dan saya pun macam agak teruja juga, macam nampak siapa sini yang mungkin kali pertama tengok saya buat live. Puan Jun dan Najun dah kenal saya. Puan Nurhayati selalu tengok saya buat live. Puan Rohana Ismail selalu juga tengok saya buat live, tapi macam diam je. Hai Puan Rohana Ismail. So antaranya saya nak bagi tahu kat sini, tidak ada masalah pun tentang makanan-makanan yang kita nak makan, sebabnya tidak ada halangan untuk kita makan. Asalkan kita tahu kuantiti yang patut kita makan, kita tak boleh makan lebih daripada yang sepatutnya kita makan, sebab itulah yang akan menjadikan kita akan ada masalah berat badan. So, join Telegram channel Syah Batai, okay, yang saya dah letak di pin komen tu, sebab saya akan berkongsi macam-macam benda yang best dekat dalam Telegram channel tu insyaAllah. Dan juga saya akan bagi tahu tentang maklumat. Waalaikumsalam Puan Rosmawati, ya dah pindah rumah baru. Terima kasih sebab bertanya. Okay, saya juga akan share tentang maklumat ataupun tentang benda-benda penting yang kita akan buat dalam tempoh sepanjang tahun 2022 ni. So antaranya besok insyaAllah kita akan buat perkongsian dekat dalam Facebook group Makan Apa Tak Jadi Hari Ni jam 9 malam. Okay, saya diberi peluang untuk berkongsi tentang cara turunkan berat badan walaupun kita makan nasi lemak hari-hari. Masalah saya sekarang perut susah nak kempis. Kan? So, kalau macam masalah perut susah nak kempis tu ada beberapa punca. Nombor satu, adakah kita mengalami masalah ketidakstabilan hormon? Adakah kita stres, cukup tak waktu tidur kita? Kalau yang ada masalah perut susah nak kempis lah. Hai Puan Novia Rahimah, apa khabar? Sihat ke? Mungkin juga kalau yang ada masalah perut susah nak kempis tu, mungkin juga pergerakan dia terbatas, pergerakan dia tak dapat nak bergerak satu badan. Dia tak dapat nak bergerak macam kaki dan badan
pergerakan sekali. Alhamdulillah sihat, Alhamdulillah Puan Novia. Okay, saya nak beritahu Puan Novia, besok insyaAllah saya diberi peluang untuk berkongsi dekat dalam Facebook group Makan Apa Tak Jadi Hari Ni. Pernah dengar tak Facebook group tu? So, let's say kalau katakan Puan Junaidah Jun, mungkin ada craving benda manis tak? Craving benda manis, rasa macam macam itulah. Dalam banyak-banyak senarai yang saya sebutkan tadi, ada tak sebarang Puan Junaidah ada masalah tu? Waalaikumsalam Puan Sujeni, apa khabar, sihat ke? So itu punca kenapa seseorang tu ada masalah perut yang buncit, yang susah nak kempis. Kenapa? Sebabkan ada beberapa faktor. Pertama, masalah ketidakstabilan hormon, mungkin mengambil certain ubat-ubatan juga, mungkin juga pergerakan dia tak melibatkan upper body dan lower body. Mungkin juga ada masalah seperti macam craving benda-benda manis. Mungkin juga ada certain masalah kesihatan. Waalaikumsalam Puan Rose, apa khabar? So sekiranya kurang tidur pun dia juga kata Puan Junaidah. So benda-benda tu semua berkait-kait. Macam saya pernah sebut sebelum ni, gaya hidup kita akan menentukan bentuk badan kita. Okay? Gaya hidup kita juga akan menentukan macam mana cara kita berfikir, cara kita buat kerja semua, cara kita dapat handle situation in the future. So benda-benda macam tu saya akan terangkan dekat dalam Telegram channel Syah Batak. So boleh join Telegram channel tu kalau belum pernah join lagi. Dan saya nak beritahu lagi sekali, terutamanya yang mungkin baru je join Facebook Live kita, besok saya diberi peluang untuk berkongsi tentang cara turunkan berat badan dengan mudah dekat dalam Facebook group Makan Apa Tak Jadi Hari Ini. Dan saya nak tanya kepada yang join kita punya Facebook Live ni, Facebook group tu adalah satu Facebook group yang berkaitan dengan makanan, masak, apa benda semua kan. Boleh tak bagi idea kepada saya, apakah sebenarnya live tajuk perkongsian yang patut saya sampaikan dekat dalam Facebook group tu? Adalah stres salah satu punca susah turunkan berat badan? Pun ya, stres, pemakanan, senaman tu tak berapa sangat sebenarnya. Saya dah lama tak bersenam, berat badan saya maintain je 80, 90 macam 80 lebih, 90 macam tu kan. Tak naik tak turun sebabkan saya kawal pemakanan saya. So tak ada masalah pun sebenarnya kalau tak sempat nak bersenam. Cumanya saya tak best sebab tak bersenam sebabkan saya tak dapat nak buat benda saya suka. InsyaAllah lah kot macam mana kan. Kadang-kadang pun saya nak buat live dekat dalam, saya nak bersenam dekat balkoni rumah. Anak pula kacau, tapi sebenarnya saya nak buat je lah. Lantak lah, nak buat jugalah kat situ, boleh apa. So itu adalah benda yang saya nak sampaikan. Boleh tak saya nak tanya kepada semua yang dalam ni, boleh tak bagi sikit idea kepada saya, apakah tajuk yang best untuk saya sampaikan dalam Facebook group Makan Apa Tak Jadi Hari Ini. So kalau ada idea yang best, syok juga boleh saya dapat tahu. Dan saya akan bagi invitation untuk join perkongsian saya esok dalam Makan Apa Tak Jadi Hari Ini dekat dalam Telegram channel Syah Batak, yang link dia saya dah letak dalam Facebook Live ni. Saya dah pin komen kan dah. Okey, boleh tak kalau katakan saya nak cerita pasal macam mana caranya untuk kita nak tunjukkan masakan yang sihat, yang mana bila kita makan makanan tersebut dia boleh meningkatkan kemampuan badan kita untuk membakar lemak dengan mudah. Menu diet yang senang tu untuk dibuat harian. Menu diet yang senang untuk dibuat harian. Okey, baik. Saya rasa saya pun dapat faham juga. Besok saya akan buat live jam 9 malam. Masa tu makanan dah siap dimasak, so saya tinggal nak makan je lah. So saya cadang, saya nak bagi peluang, saya nak bagi macam benda yang best kepada mereka yang join Telegram channel ni. Mungkin once in a while saya akan bagi macam menu masakan harian kan. Boleh bincangkan makan yang sedap sihat sesuai untuk diet. Boleh? Nanti insya-Allah saya keserang. Syamimi Izzian Sani, apa khabar? Hai coach, betul ke piramid makanan sekarang dah bertukar? Sebenarnya kan Puan Syamimi Izzian, piramid makanan tu tak tepat tau sebenarnya. Tak tepat. Itu hanya macam piramid makanan tu, dia adalah satu macam
evolusi kepada diet suku-suku separuh pun tak tepat juga untuk badan kita. Diet suku-suku separuh hanya di-apply dekat negara-negara macam Singapura, Malaysia, tu je lah. Tapi yang sebenarnya diet yang sebetul-betul ni kita tak perlu pun nak ikut sangat diet suku-suku separuh. Dan saya tak berapa berkenan sangat ikut diet suku-suku separuh. Berat saya Plato, corak pemakanan seimbang tu bagaimana, sama ke untuk semua orang? Macam Puan Sujeni. Soalan Puan Sujeni tu best. Makanan seimbang tu tak sama dengan semua orang. Tak sama dengan semua orang. Macam contohnya Puan Syamimi, mungkin sesuai ikut diet suku-suku separuh, tetapi orang lain tak sesuai. Sebab dia ada, pertama dia mungkin ada masalah seperti ketidakseimbangan hormon, mungkin dia ada juga masalah seperti penyakit-penyakit tertentu, mungkin juga dia ada masalah. So dia tak boleh ikut diet suku-suku separuh, dia kena makan something lebih dan dia kena ambil kurang sikit. Jadi that's why saya tak rasa pun piramid makanan yang akhirnya dijadikan sebagai contoh diet suku-suku separuh, yang mana saya rasa itu tak tepat. Untuk kita tahu berapa banyak dan apa yang patut kita makan setiap hari, kita kena kenal diri kita dulu. Apakah masalah yang kita ada? Apakah yang kita cuba nak capai? Contohnya macam contohlah macam kalau kata setengah orang dia ada masalah, contohlah kencing manis ataupun gout ataupun rashes. Okey lah, saya nak cakap pasal rashes. Boleh tak saya nak cakap pasal rashes sikit? Rashes. Pernah dengar tak rashes? Macam kulit macam ruam-ruam, tiba gatal-gatal, ada tompok-tompok merah macam tu kan. Orang yang ada masalah rashes ni, dia mempunyai masalah, nama dia adalah autoimmune disease. Autoimmune disease yang mana dia punya sel badan dia yang sepatutnya melawan bakteria, dia melawan kulit yang sihat kita. Eczema, eczema. Okay, faham tak? Autoimmune disease tu dia ada banyak kategori penyakit. Antara yang saya pernah nampak lah SLE lah, daripada student kita. Dia memang susah nak turunkan berat badan, tapi Alhamdulillah pengambilan ubat dia diturunkan disebabkan dia ubah corak pemakanan. Kalau dia sambung lagi 2-3 bulan, insyaAllah dia akan sembuh terus. Okey, saya sekarang ni bila banyak beli kaki jadi bengkak. Kenapa ya? Itu mungkin juga ada masalah ketidakstabilan hormon. Mungkin juga ada namanya water retention, masalah pengambilan garam yang lebih. Contohnya, nanti saya akan terangkan tentang Puan Ros-Ros, apa yang patut Puan Ros-Ros boleh buat. Okey, sambung semula. Untuk orang yang ada masalah eczema, dia tak boleh mengambil makanan-makanan yang macam mengandungi makanan seperti gluten. Dia tak boleh mengambil makanan yang mengandungi macam starch. So dalam suku-suku separuh, dia tak sentuh bab-bab yang tu. Dia tak sentuh tentang, dia sentuh lah macam nasi portion macam ni, sayur portion banyak tu, ikan ke, protein ke portion banyak tu. Dan saya tak berapa suka, protein dia sangat-sangat kurang. Bila protein tu kurang, menyebabkan badan dia mempunyai masalah ketidakstabilan hormon, yang akhirnya akan menyebabkan badan dia ada masalah seperti macam sel-sel dalam badan dia tak dapat nak evolve, tak dapat nak berkembang dengan baik. Dia punya sel regeneration dia berlaku dengan terbantut. Dia mungkin tak dapat nak melawan masalah autoimmune disease tu disebabkan dia tak cukup ambil protein. Tak cukup ambil protein, lepas tu pula dalam katakanlah nasi dia tu pula dia macam tak ambil nasi, dia tak cerita pula nasi apa, apakah jenis nasi sesuai, adakah semua jenis nasi boleh, ataupun boleh tak kita nak makan roti ke macam tu. So macam dia tak begitu spesifik, yang mana saya rasa macam saya perlu kongsikan kepada ramai orang, sebabkan corak pemakanan yang betul akan menyelesaikan semua jenis masalah kecuali mati. Kan? Bunyi macam tu tapi betul lah kan? Setuju tak? Setiap penyakit datangnya daripada cara pemakanan yang salah. Bila kita makan makanan yang salah, satu persatu benda akan datang. Antaranya obesity. Keduanya kita rasa pening-pening kepala. Lepas tu mulalah datang penyakit seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, kolesterol, gout, apa benda semua tu.
Sebelum tu mungkin datang pula masalah ketidakstabilan hormon. Lepas tu kita ambil pula ubat hari-hari. Lepas tu pula dengan ubat tu kita ada pula side effect yang tertentu. Contoh side effect tu macam water retention. Lepas tu pula kita tak tahu nak buat apa lagi. Kita pergi jumpa doktor, doktor bagi ubat lagi. Doktor tak salah. Doktor hanya bagi berdasarkan apa yang dia belajar selama berbelas-belas tahun tu. So, kita kena faham semua jenis penyakit datangnya daripada pemakanan yang betul. So, bila kita ubah satu benda yang simple je, insya-Allah segala benda dia berubah. Boleh tak saya nak share tentang satu story? Tentang satu story daripada salah seorang daripada bekas student kita yang mana saya rasa saya patut share tentang dia. Boleh tak saya nak terangkan tentang dia sikit? Mungkin ianya memberi inspirasi kepada kita semua, atau mungkin kita tak rasa macam terinspirasi pun sebab dia mempunyai masalah kencing manis. Ni nama dia Puan Rina. Puan Rina saya letak jap dekat dalam page, dekat dalam Telegram channel kita lah, Puan Rina punya cerita. Jap, mana? Ni Puan Rina. Puan Rina mempunyai masalah kencing manis. Kencing manis dan tekanan darah tinggi. Right. So dia punya bacaan tekanan darah tinggi sangat gila tinggi. Sangat gila tinggi yang mana dia dimasukkan ke hospital sebabnya bacaan tekanan darah dia terlampau tinggi sangat. Bila dia follow cara kita, dia belajar dengan Batak Fitness, dia faham dia punya apa, dekat mana dia berada sekarang. Tekanan darah tinggi bacaan dia berapa, kencing manis bacaan dia berapa, apa lagi yang dia ada, contoh macam kolesterol. Okey. Lepas dia dah tengok dan faham semua benda tu, dia follow corak pemakanan yang betul yang kita pun akhirnya tunjukkan. Alhamdulillah, berat dia berjaya turun sebanyak 10 kilo dan akhirnya dia berjaya sembuhkan bacaan tekanan darah dia kepada normal dalam tempoh seminggu lebih macam tu je, dan kencing manis dia pun hampir normal. Dan dia pergi jumpa doktor sekarang dia sedang proses, dalam tempoh tu dia tengah proses pemantauan supaya dia tidak lagi perlu ambil sebarang ubat lepas tu. Sebab dia pun, doktor pun tahu ambil ubat pun tak sesuai untuk dia punya keadaan kegemukan dia tu, masalah berat badan dia. Tak percaya? Cuba try Google apakah ubat-ubat kencing manis, apakah ubat-ubat tekanan darah tinggi, dan kita tengok side effect dia. Side effect dia akan ada seperti apa yang Puan Ros cakap, kaki bengkak, water retention, lepas tu pula muka macam sembab. Okey, untuk Puan Ros, ada tak lagi Puan Ros kat sini? Boleh tak komen sikit, ada tak Puan Ros kat sini? Puan Ros, siapa kat Telegram channel ni? Puan Novia masih. Hai Puan Novia. So, apa tu, tentang ada kan? Untuk yang ada masalah kaki macam bengkak, ada beberapa sebab. Sebab pertamanya mungkin kurang minum air, mungkin juga masalah ketidakstabilan hormon, ataupun mungkin dalam tempoh nak pergi ke arah menopause macam tu. Dia juga mungkin ada mengambil certain ubat-ubatan seperti ubat yang mengandungi steroid, ubat yang mengandungi macam kadang-kadang ubat tekanan darah tinggi, kencing manis pun ada juga akan bagi kesan macam tu. Dia juga mungkin mengambil garam lebih. So macam tu. So cara untuk mengelakkan, ada tak Puan Ros ada benda-benda yang saya sebutkan tadi? Kalau ada, kalau tak ada, tak ada. Dan saya akan beritahu juga macam mana caranya untuk kita mengurangkan kesan dia. Saya tak minum ubat, hanya makan habatus sauda. Saya tak minum ubat. Okay, tak apa. So kalau macam tu keadaan dia, saya rasa Puan Ros cuba try macam ni dinding kan, macam ni dinding. Cuba try baring dekat lantai, kaki dekat atas, sandar dekat dinding tu. Cuba buat dalam sehari tu dalam 2-3 kali ke. Sehari dalam 2-3 kali. Lepas tu buat sekali, angkat dalam 10 minit ke 15 minit. Kalau tak mengganggu kerja Puan Ros lah. Kalau macam mengganggu, buatlah setakat mana Puan Ros mampu. Contohnya macam sebelum tidur ke, baring dekat katil, lepas tu pula kaki naik ke atas. Sebab kita nak turunkan semula air tu pergi ke buah pinggang supaya buah pinggang tu boleh proses dan buang melalui air kencing. Okey. Selalu buat macam tu, naikkan kaki, hilang bengkak tu. Macam tu cara dia. Wan Su, hai Puan Wan Su, apa khabar? Saya nak tanya coach macam mana nak buang ukulele suami saya perut buncit. Okey. Macam mana nak cakap macam tu kan? Okey.
Itu cara dia. Macam tu cara dia Puan Ros, bukannya sekadar dia boleh susutkan bengkak tu, dia pun akan mengurangkan. Dan saya quote benda sebab cantik. Okey, cuba try juga, saya cadangkan kepada Puan Ros, cuba try minum cuka apple. Cuba try cuka apple. Cuka apple tu antara kebaikan dia, dia akan menyebabkan badan kita akan membuang eksesif air dalam badan. Eksesif air dalam badan tu menyebabkan kita punya bengkak tu akan surut juga. Cuba try juga minum kopi. Jangan minum kopi lepas tu minum cuka apple, jangan, bahaya. Nak minum cuka apple, minum dalam sejam ke 2 jam selepas makan nasi katakan. So kopi kita boleh minum bila-bila masa, tapi cuba jarakkan waktu antara minum kopi dengan minum cuka apple tu. Cuba try. Pernah 5 bulan lepas 1 botol je. Oh ya ke? Cuba try test lagi. Tak cukup sebotol tu sebenarnya. Saya nak tanya, macam mana nak kurangkan uku lilit perut buncit? Okey. Itu pertama sekali kita kena faham. Okey. Cuba try minum lagi Puan Ros. Cuba try minum test. Tengok macam ni Puan Wan Su. Macam ni. Cuba kita bayangkan manusia ni bentuk badan normal dia macam mana. Kan? Cuba kita bayangkan. Saya nak bagi kita semua faham dulu. Boleh tak saya nak invite semua yang ada dalam ni untuk kita berada dalam satu state of mind tentang satu pemahaman yang jelas tentang manusia dulu. Manusia ni, apakah yang manusia biasa buat? Antaranya berjalan, berlari, memanjat, menggunakan tangan untuk mengambil barang, untuk memasak contohnya, untuk buat kerja-kerja rumah contohnya kan. Itu adalah orang, katakan kita bayangkan orang primitif, orang yang macam caveman, orang yang duduk dalam gua apa semua, dia akan memburu ke, ambil lembing, tombak ke baling dekat binatang, so dia boleh sembelih makan macam tu. So itu antara kerja-kerja dia orang. Dan kita pergi balik ke zaman yang lebih tradisional lagi, orang membajak, besok pula berkebun, menanam padi contohnya kan. Kenapa saya cakap macam tu? Sebabkan saya nak kita faham apakah kita punya aktiviti seharian yang sepatutnya kita buat. Contohnya macam binatang, contohnya macam harimau. Kedudukan dia, kaki tangan dia boleh berlari laju, dia akan mengejar binatang. Dia kena lari laju, lagi laju daripada binatang yang dia nak makan. So dia mempunyai badan yang macam fit sikit untuk dia mengejar, berlari sebagainya. So kalaulah katakan seekor harimau tu mempunyai perut yang buncit, Waalaikumsalam Kak Lin, perut dia mungkin bila dia berlari, perut dia kena kat lantai, kena kat tanah. So dia nak berlari pun susah. Adakah senang untuk dia memburu? Jawapan dia susah kan. Cuba kita bayangkan macam helang. Helang seekor burung, dia nak terbang mengejar binatang. Kalaulah katakan badan dia besar, dia tak mampu nak badan dia gemuk lah. Dan dia punya gemuk tu tak boleh nak bawa badan dia terbang laju seperti mana sepatutnya. Dia pun susah juga nak buat kerja dia kan. Sama juga dengan manusia. Manusia, let's say kalau katakan dia mungkin perut yang buncit, sesuatu benda yang berlaku kepada diri dia. Mungkin kesihatan, mungkin sebenarnya gaya hidup. Mungkin sebenarnya dia stres, tak cukup tidur dan sebagainya. Benda-benda macam ni digabungkan menyebabkan perut dia buncit. Cuba try kita kembali kepada aktiviti seharian yang sepatutnya manusia lakukan. That's why wujudnya sanaman. Untuk kita kembali semula dengan benda-benda yang sepatutnya kita buat. Saya selalu tak cukup tidur malam sebab jam 3 pagi dah bangun masak buat niaga. Sebab tu juga Puan Ros. Stres pun akan menyebabkan water retention. Tak apa. Itu kalau macam memang Puan Ros seorang yang macam tu aktiviti seharian dia, saya cadangkan untuk ambil suplemen je lah. Ambil suplemen seperti macam cuba try Primrose Oil. Cuba try Primrose Oil yang perempuan punya kan. Okay. Contohnya macam katakan kenapa perut kita buncit most of the time sebabkan kita tak melakukan pergerakan yang melibatkan upper body dan lower body. Contohnya macam angkat barang ke, contohnya macam berjalan sambil membawa barang ke. Faham tak maksud saya?
So cuba try buat aktiviti macam tu. Kemudian of course kena jaga makan. Saya cadangkan untuk dia, kalau katakan dia belum pernah follow meal plan, follow meal plan. So kita ada program selama 3 bulan yang kita boleh guide. Kemudian saya juga, adakah makan laju punca perut buncit, dia tak menyebabkan perut buncit, tapi dia menyebabkan ketidakhadaman. Dia menyebabkan penghadaman tak berlaku dengan baik. Dulu saya 6 hari tak tidur malam, lalas kena darah tinggi. Kan? Betul lah tu. Macam tu. So dipendekkan cerita, manusia ni ada dia punya set of activity yang dia kena buat. Ada set of makanan yang dia kena makan. Ada benda yang boleh dia buat, ada benda yang dia tak boleh buat. Contohnya macam manusia perlukan tidur. Saya tak percaya kepada manusia kena tidur 2 ke 3 jam sehari untuk berjaya. Badan kita bukan dibina untuk itu. Badan kita bukannya dibina untuk bekerja sahaja. Kalaulah kereta kita bergerak non-stop selama 24 jam sehari, katakanlah 23 jam sehari dia bergerak, sejam dia tak bergerak, adakah kereta tu akan tahan lama? Jawapan saya tidak. Kereta yang besi tu pun akan rosak enjin dia disebabkan overuse. Badan kita pun perlukan rehat, otak kita perlukan recharge, jantung kita pun perlu di slow downkan melalui tidur kita dan sebagainya, menyebabkan kalau kita tak cukup tidur, contoh, dia akan menyebabkan masalah kesihatan yang lain, yang apa yang akan berlaku lepas tu dia bergantung kepada individu, apa jenis penyakit yang dia akan dapat lepas tu. So saya nak beritahu lagi sekali sebagai penutup, besok jam 9 malam saya diberi peluang untuk berkongsi di dalam Facebook group Makan Apa Tak Jadi Hari Ini. So kalau katakan berminat untuk bersama dengan saya besok di dalam perkongsian saya esok, join Telegram channel Syahbatai yang ada saya letak di pin komen tu, join Facebook group tu. Kemudian besok jam 9 malam macam tu saya akan terangkan, saya akan bagi tahu dalam Facebook, dalam Telegram channel Syahbatai yang kita akan buat live sekian-sekian tajuk pada waktu sekian-sekian. So boleh join kita dan kita boleh berinteraksi bersama-sama. Saya akan pertama, apa yang saya akan buat, saya akan terangkan tentang corak pemakanan yang boleh kita follow supaya berat badan kita mula turun. Dan kemudian saya akan tunjukkan student-student kita yang mana berapa ramai di antara mereka yang telah pun berjaya turunkan berat badan walaupun mereka makan nasi minyak, nasi biryani, nasi lemak, kuih-kuih dan sebagainya. Semua pun tak ada masalah untuk kita makan asalkan kita faham portion. Yang itu pun saya akan terangkan dalam Telegram, dalam Makan Apa Tak Jadi Hari Ini. Kemudian insya-Allah saya akan tarik mereka join Telegram channel Syahbatai dan saya akan bagi certain recipe yang saya gunakan untuk bila saya nak masak. Cara yang simple, cara yang mudah, cara yang tak makan masa, cara yang tak wife saya marah sebabkan dapur berkecah bila lelaki masak. So itu yang saya akan share dekat dalam Telegram channel Syahbatai. So boleh join Telegram channel dulu. Besok saya akan bagi tahu tentang kita punya aktiviti dalam Facebook group Makan Apa Tak Jadi Hari Ini. Okey. Sari dan dok awal-awal. Nasi jagung bau tak buat kesihatan, tak baik nasi jagung bau tak baik. Tak faham kenapa terus. Nanti abah naik kejap ya. So join Telegram channel sebab besok saya akan terangkan tentang corak pemakanan yang sesuai untuk kita makan supaya kita dapat senang-senang je turunkan berat badan. Dan dalam Facebook, dalam Telegram channel Syahbatai, saya akan bagi resepi yang mudah, simple, cepat dan sedap yang mana akan menyebabkan kita senang-senang je boleh masak hari-hari dan tak berkecah dapur, tak banyak renyah nak dibuat supaya kita mudah turunkan berat badan. Nasi jagung baik tak buat diet. Saya first time dengar Puan Ros nasi jagung bermaksud jagung, bertih jagung tu dibuat nasi macam cauliflower rice macam tu Kalau macam cauliflower rice, kita ambil cauliflower, kita hancur-hancurkan dia buat nasi, kita masak macam nasi dan kita makan dengan kuah. Boleh je, tak ada masalah. Nasi kalau macam jagung tu bertih dia dihancurkan ke macam mana ke dan dibuat nasi, tak ada masalah pun. Sebenarnya
persoalan sebenar dia, berapa lama kita boleh tahan dengan makanan macam tu. Kalau katakan, saya makan berteh jagung selama 3 hari, lepas tu dah tak tahan, baik tak payah. Sebab yang akan menentukan kita jadi kurus tu bukannya daripada 3 hari, tapi daripada berapa lama kita dapat absorb ke dalam kita punya diri sendiri gaya hidup baru tersebut. Bila kita dapat masuk ke dalam badan kita gaya hidup baru tu, insya-Allah senang sangat untuk kita turunkan berat badan sebab kita rasa effortless sangat nak kurus. Kak Lin baru sarapan superfood campur roll oat campur lemon. Ini superfood Zas. Oh, ada kat sini lupa. Ada berapa botol lagi? Ada 8 campur 14, 15 botol lagi. 15 botol lagi. Okey, ada orang dah nak beli sampai 5 dah hari ni yang tepat. Anyway, saya akan superfood dia saya akan campurkan juga dengan oats antaranya. Saya pun akan campurkan dengan kopi saya. Okey, tapi jagung yang kering dihancurkan masak nasi sebab saya biasa. Kalau biasa makan okey Puan Rosus. Kalau katakan tak biasa makan tu masalah. Kalau biasa makan dan dapat makan macam tu hari-hari tak ada masalah. Boleh je. So boleh continue kalau katakan Puan Rosus okey. Sama juga macam cauliflower rice yang orang ketogenic diet buat. Okey, ketogenic diet tu adalah satu jenis diet yang dia tak makan karbohidrat yang tinggi. So nasi dia tak makan, so digantikan dengan sayur. Dan sayur tu cauliflower ataupun kobis bunga tu dihancurkan, dia buat nasi dan dia makan sekali dengan kuah dan sebagainya lah. Boleh buat, tapi kenapa kita nak buat diet yang sebegitu ekstrim macam tu? Why not kalau katakan kita makan je dan kawal portion? Biar kita rasa. Sebab beras merah saya tak pandai makan. Tak apa, boleh je. Tak ada masalah Puan Ros-Ros. Kalau katakan Puan Ros-Ros punya preference begitu, silakan. Tidak ada masalah. Yang paling penting sekali, dapat stay konsisten. Kalau tak stay konsisten, baik kita cari jalan untuk stay konsisten. Macam saya ajak kepada student saya, makan nasi. Makan nasi pun boleh turunkan berat badan. Kan? So, yang paling penting sekali adalah kemampuan kita bertahan selama mana yang kita mampu tahan untuk kita capai target berat badan yang kita nak capai. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Terima kasih sebabkan join Facebook Live kita dan join live stream kita. Terima kasih Puan Novia sebabkan berada dalam kita punya Telegram channel live stream. Okay, dan insyaAllah join Telegram channel Syahabatek. Besok insyaAllah saya akan bagi tahu tentang kita punya aktiviti yang kita nak buat di dalam makan apa tak jadi hari ni esok jam 9 malam. So dia punya link live tersebut saya akan share dekat dalam Facebook group, dalam Telegram Syahabatek ni. Okey, dan kemudian besok tajuk dia berkaitan tentang makanan. Jenis group tu pun tentang makanan. So jumpa saya esok. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.